Assalamualaikum. Petang ni saya nak buat laksa. Saya buat laksa, saya hanya guna 6 ekor ikan. 6 ekor ikan temenu sebab cukuplah untuk saya seorang kan. Sebab dia pun diet. Kita tak mau makan. Okey. Saya rebus ikan 6 ekor, 6 ikan temenu, 6 ikan temenu tu ikan gembung lah. Besar-besar lah, 6 ekor. Tapi sebab saya nak bagi dia cepat empuk tu, cepat ikan tu lembut, saya potonglah kepada 3-4 bahagian ikan temenu sekor-sekor tu. Tu masuk dalam periuk, lepas tu bubuh ayak, bubuh garam, lepas tu bubuh asam glugok. Bubuh semua sekali, bubuh asam glugok, bubuh garam, bubuh ikan. Kan? Lepas tu ikan tu ikut sukalah, kalau tak mau potong bubuh sekor-sekor. Tapi satgi kita nak blend sekali dengan tulang-tulang dia. Sebab tu kita kena rebus bagi ikan tu lama tu. Bubuh ayak banyak sikit supaya satgi dia kering, taklah kering sangat kan ayak tu kan. Jadi kita buah ayak banyak tu, biar sampai ayak tu tinggal parah atas ikan je kan. Jangan bagi habis langsung ayak, satgi tak ada ayak ikan tu pula kan. Okey. Lepas tu asam glugok tu yang penting tu. Asam glugok tu kita kena potong buang hak tengah tu. Hak tengah tu kan dia ada puluk buah dengan biji dia kan. Sekali dengan hak bahagian atas dengan bawah tu kan dia ada tampuk bawah dengan tampuk tangkai dia kan. Hak tu pun kena potong. Jadi kita potong hak tengah tu terus belah ni, terus belah tu. Jadi hak tengah tu memang kita buang. Ataupun kita potong bulat, kita potong buang. Macam mana pun memang kena potong hak puluk tengah tu. Sebab hak puluk tengah tu lah kan biji asam keping, asam glugok tu kan, keping tu kan tengah-tengah dia tu kan ada macam bentuk bulatan kan. Kita kena potong buang hak tu. Sekali dengan tampuk bawah dia, sekali dengan tampuk tangkai dia. Hak tu kena buang sebab hak tu lah punca kuah laksa jadi kelat, jadi pahit tu. Jadi lepas kita potong buang puluk tengah apa semua tu, jadi asam glugok sekeping tadi kita besar tadi, bila kita buang dulu asam dia punya puluk apa semua tu, jadi kita dah dapat sikit lah kan. Kita hanya dapat setengah je lah. Jadi gunalah asam glugok dalam 7 keping macam tu. Sebab laksa ni dia kena rasa masam, baru dia rasa sedap kan. Lepas tu kita rendamlah dalam 5 minit. Tujuan rendam tu sebab nak buang dia punya getah tu. Getah tu pun dia akan masam. Dia akan rasa kelat pahit juga kuah laksa kita. Jadi kalau kata laksa buat ni, lepas tu rasa kuah dia pahit kelat ke, itulah punca dia. Asam glugok atau asam keping tu kita tak rendam ayak lama satu, dan satu lagi ialah sebab kita tak potong dia punya puluk hak tengah tu. Dua sebab itulah yang menyebabkan kuah laksa akan jadi pahit atau kelat. Sebab lagi satu tu asam glugok dia tak macamnya orang kampung buat dulu-dulu. Orang kampung buat dulu-dulu, depa sebelum depa nak potong, depa nak jemur apa semua tu, lepas depa potong buah tu dua, depa korek buang biji siap-siap, puluk buang siap-siap. Jadi depa potong je. Sebab tu asam glugok orang kampung dia akan jadi macam buah yang terbelah dua. Kalau kita belilah ni, dia jadi potongan sebiji dia jadi potongan dalam bentuk biji-biji, sebab depa tak belah buang biji dengan puluk dia. Kalau hak kampung memang depa potong buang biji dengan puluk dia. Sebab tu dia akan jadi macam sebiji belah dua. Macam tu kan. Lepas tu kita rebus ikan tu. Buah ayak banyak nak rebus ikan tu dalam, kalau kata 6 ekor tadi saya rebus dalam 40 minit. Kalau kata macam 8 ekor ke 10 ekor ke, rebuslah dekat sejam kan. 40 minit dalam 45 minit, 50 minit ke 60 minit ke. Tujuan itu sebab kita memang kena bagi ikan tu empuk elok tu, sebab kita nak blend sekali dengan tulang dia. Tulang dia tu lah yang ada pati ikan.
Jadi bila tulang tu lembut, memang kita boleh blend, tak ada masalah. Bila kita dah siap tapis ikan apa semua tu, memang kita akan tengok tulang tu sejemput je. Tu pun tulang warna putih melepak. Okey, tak payah perisi pun. Bila rebus ikan, bubuh dalam blender, rebus bubuh dalam blender, betul kisak sampai halus, kisak lah berkali-kali sampai puas hati. Dia pun ikan tu memang dah hancur. Jadi ayak hak kisak tadi pun kita akan tengok dia dah berubah warna kepada warna coklat. Macam tu. Okey, warna kuah ikan tadi dia bergantung juga pada jenis ikan. Ikan temenung dia warna lain, ikan selayang dia warna lain. Setiap ikan ayak dia tak sama warna. Lagi jangan duk pelik pula pasal apa lah saya buat ayak kuah laksa ikan dia color macam ni. Sebab ayak ikan dia jadi color dia akan ikut jenis ikan tu. Jadi lepas kita blend lepas kita masak apa semua tu, dia dah lembut apa semua tu, kita sejukkan zat. Lepas tu kita tapis balik, kita buanglah dia punya asam keping tu. Tadi kan kita rebus dengan asam garam kan. Jadi garam semua dah hancur lah. Duduk dalam ayak ikan tu. Jadi dan ni kita tapis, kita ambil ayak bubuh dalam mangkuk asing. Lepas tu dalam tapis tadi ada hempas asam belugok dengan sikit-sikit tulang-tulang ikan lah kan. Kita buanglah asam belugok tu. Asam belugok tu kita buang piring, kita simpan asing. Selagi kalau kuah kita tak cukup masam, kita masukkan balik asam belugok yang kita rebus tadi tu. Jangan duk bubuh asam baru kena bubuh asam hak tadi juga. Kalau bubuh asam hak baru, dia akan jadi rasa lain dah. Dia akan lari dah rasa. Jadi hak yang asam belugok yang rebus tadi tu jangan buang lagi, kita simpan dalam pinggan dulu. Selagi bila dah siap kita blend apa semua tu, kita rasa tengok kuah laksa kita macam mana. Kalau kata tak masam, baru kita ambil asam belugok tu, kita masukkan balik. Lepas tu kita kisak apa semua tu, kita tapis bagi kita puas hati lah. Kata tulang ikan apa semua tu dah tinggal sejemput. Bila kita tapis memang tulang tu dah putih melepak. Macam tu baru akan dapat kuah laksa sedap. Kalau kata masak kuah laksa ada ikan duk timbul duk atas tu, tu bermakna ikan tu kisak tak betul-betul halus lah. Sebab tu bila kuah laksa masak, kita nampak isi ikan terapung dia duduk atas kuah tu. Tu bermakna kuah tu isi ikan masa kita kisak tadi, kita tak kisak halus mulus sehalus-halusnya. Kalau kita kisak halus mulus sehalus-halusnya, isi ikan tak akan timbul duduk atas kuah laksa. Lepas tu kita dah tapis elok apa semua tu, kita bubuh dalam bekas. Macam bubuh dalam periuk kaca ni, bubuh dalam periuk elok tu. Lepas tu kita bubuh, macam tunjukkan, bubuh daun kesum wajib kena ada. Bunga kantan tu kalau ada pun tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Sebab kuah laksa yang pentingnya tu dia nak rasa daun kesum. Bunga kantan tu ikut suka. Kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Bukan satu kemestian untuk laksa Kedah. Yang penting ialah daun kesum. Daun kesum ni agak-agaklah bubuh dalam 15 keping ke kan. Okey. Daun kesum satu lagi. Daun kesum jangan bubuh sekali dengan batang dia kalau bubuh sekali dengan batang dia, kelat lah, pahit lah. Sebab batang daun kesum tu dia pun pahit juga, sebab dia ada jenis kesum juga. Kalau ada jenis daun kesum yang bubuh sekali dengan batang dia pun tak apa. Hak tu orang panggil daun kesum kampung, tak apa. Tapi kalau lah ni daun kesum hak duk jual di supermarket, di market apa tu, memang susah dah nak jumpa market daun kesum kampung. Semua daun kesum hak jenis besar-besar, hak daun besar-besar tu. Hak daun tu jangan duduk bubuh batang sekali. Kalau bubuh batang sekali, rosaklah kuah laksa tu. Memang kelat.
memang baik macam ngasan Jawa tadi juga, macam ngasan Lugok tadi kak. Jadi sebab itulah saya perisi selai-selai macam ni. Jangan bubuh banyak sangat nah. Kalau bubuh banyak sangat jadi kuah laksa pahit. Bubuhlah agak-agak dalam 10 helai ke, tapi bawah pada 15 helai lah. Itu bubuhlah kuah laksa, bubuhlah belacan. Belacan bubuh sikit sudahlah nah, jangan duduk bubuh banyak. Sebab kalau belacan bubuh banyak, sagi kuah dia akan jadi warna macam belacan lah. Sebab belacan banyak kan. Lepas tu bubuh Ajinomoto. Bubuh kalau makan Ajinomoto bubuhlah. Bubuh Ajinomoto sikit. Bubuh belacan, udang kesum, bubuh Ajinomoto. Lepas tu bubuh bawang. Ni bawang saya dah kisar lah ni. Ni untuk 3 biji sehingga 50. Untuk 3 biji bubuh dalam 2 ulas 3 ulas cukup lah. Kisak bagi halus, kisak ngayak nah. Kisak ngayak tau, jangan duk kisak dengan kuah dengan ayak ikan laksa ni pula. Kisak dengan ayak bawang merah ni guna sikit je. Untuk 6 ekor ikan ni saya hanya guna 2, tapi bawang besar kan, kata saya guna 3 ulas bawang merah saja nah, 3 ulas kecil tau. Ni 3 ulas kecil. Bubuh itu. Ni 3 ulas. Jangan duk bubuh banyak-banyak tau. Bawang pun rasa, kalau banyak bawang memang laksa tak sedap. Dia rasa pedak-pedak enggak. Lepas tu nak bubuh cabai. Bubuh cabai misin. Jangan guna cili bu nah. Cabai misin tu kita misinlah cabai kering sendiri di rumah. Misinlah sehalus-halusnya. Macam tu. Kan. Jangan kalau kata dalam resipi tu 2 sudu besar, jangan terus bubuh 2 sudu besar nah. Ambil 1 sudu dulu. Bubuh dulu. Lepas tu kacau tengok color dia elok tak lagi. Kalau kuah laksa ni, kalau kata kita lepas kita bubuh cabai dia tak jadi color merah, jangan duk pulun bubuh cabai nah. Sebab bila tak masak lagi memang color dia tak akan naik color merah. Satgi bila dah duduk atas api, dah mendidih apa semua, baru dia akan bertukar color, jadi warna kemerahan laksa kita. Jadi lah ni bubuhlah 1 camca dulu. Lepas tu satgi bila pi masak, satgi dia tak cukup color merah atau kita tengok warna merah dia tak menarik, baru kita tambah 1 camca lagi. Jadi kalau nak masak apa-apa pun dia kena sabar, dia kena pelan. Jangan duk nak bagi cepat masak, jangan duk nak bagi cepat siap. Alamat dia satgi rasa pun semacam pula, ataupun jadi macam tak sama macam orang. Lepas tu dah siap lah semua. Lepas tu kita pergi letak atas api. Ni pasal saya nak makan seorang, jadi saya buatlah dalam periuk ni kecil lah seorang saya. Ni bolehlah dalam banyak lah ni. Saya ingat boleh dalam 4 pinggan 5 pinggan dah ni. Jenuh makan pakai esok. Tu kira kuah pekat dah tu. Ni kita nampak macam ayak lagi sebab tak masak lagi. Satgi bila kita masak lama lah tu. Ni kuah laksa ni pun kena masak dekat sejam kot ni, dia baru sedap. Dia baru dalam, bila kita masak lama barulah isi ikan tu kembang elok dah. Lepas tu kuah kita pun akan jadi pekat, sedap. Lepas tu bila kita tutup api, dia sejuk satgi, ikan kita akan lagi bertambah kembang dan kuah kita akan jadi semakin pekat, semakin sedap. Lepas tu kuah laksa ni kalau kata siapa yang memang boleh sabar apa semua kan, buat dulu hari ni, esok baru makan. Baru sedap. Tak tahu nak apa kalau kuah laksa buat hari ni, esok baru makan.
memang sempurna rasa. Dah cukup sedap sangat-sangat. Laksa memang kalau laksa dulu-dulu memang orang bagi betul macam tu. Laksa dulu-dulu memang orang buat macam tu. Orang buat hari ni, esok baru makan. Baru sedap. Siapa suka makan otak udang, dia boleh makan otak udang. Laksa laksa Kedah tak bubuh gula no. Jangan duduk bergula no. Laksa Kedah memang tak bubuh gula. Laksa memang tak bubuh gula. Laksa dia rasa manis ikan. Ikan tu guna ikan baru kan. Dia cuma bergantung dengan kemanisan manis-manis ikan tu lah. Sedap ni. Tengok tu. Kuah pun cantik lah. Lagi bila masak, lagi kuah tu dia akan berubah warna lah. Dia berubah warna. Lepas tu ikan pun, jenis ikan pun dia akan mempengaruhi faktor warna no. Yang penting guna ikan apa pun kena kisar lama, kena kisar banyak kali, jangan duk puluh nak bagi cepat siap. Kisar berkali-kali sampai pasti kata kita tapih tu. Bila kita tapih tu memang tulang ikan sekilo tu ataupun 10 ekor tu memang tulang dia akan tinggal sejemput saja, dan tulang tu memang akan berwarna putih melepak. Kalau buat macam tu memang laksa anda akan berjaya, insya-Allah. Yang paling sedap anda pernah makan. Lepas tu pesan cabai jangan bubuh banyak-banyak. Kalau resipi tu kata 3 camca cabai, jangan bubuh terus 3 camca. Sebab kita tak tahu lagi sagi dia jadi merah macam mana ke, dia jadi pedas tengah ke apa kan. Jadi cabai ni bubuhlah setengah dulu. Kalau kata 2 camca, bubuhlah 1 camca dulu. Lepas tu pi masak tengok. Kalau kata dia dah masak mendidih apa lama tu, dekat nak tutup api ke ataupun dia tengah-tengah menggelegak pun kita kata tak jadi merah pun laksa ni, baru kita tambah cabai no. Macam itulah buat laksa. Laksa ni saya dah tak bubuh dah garam dengan gula, sebab tadi masa rebus ikan saya dah masukkan garam dengan gula kan. Jadi laksa bila kita kisar ikan apa semua tu, jadi kita bubuh ikan, jadi ayak rebusan ikan tadi pun bagi ada lebih juga nah, jangan duduk bagi kering kontang tau. Bagi ada tinggal juga ayak ikan, bagi tinggal ayak ikan tu, bagi ayak rebusan ikan tu tinggal parah ikan tu. Sagi tapih ambil ayak dia kan. Tapih ayak dia. Lepas tu bila nak misin ikan tu, bubuh ayak baru. Bubuh ayak baru tu agak-agak lah, janganlah bagi kuah tu cayak sangat. Bagi kuah tu pekat sedap tu. Itulah cara buat laksa. Kalau buat laksa macam ni memang power, memang sedap. Sebab kuah sebab tulang ikan tu lah pati ikan tu duduk dalam tulang ikan tu. Jadi kena ambil tulang. Senang je, tak payah perisi. Tapi dengan syarat ikan tu kena rebus lama, sebab nak bagi tulang tu rapuh apa semua tu. Jadi bila kita misin memang tak ada masalah. Kita tak payahlah duduk tapih berkali-kali sebab tulang tu banyak apa semua, ataupun kita duk kena perisi tulang pula ke, tak payah. Dengan cara rebus lama je. Rebus pilah sejam ke 45 minit ke sejam ke apa ke. InsyaAllah bila nak misin sangat-sangat senang. Misin berkali-kali, bukan kita nak kena tumbuk kan, kita nak kena misin je lah kan. Kalau kata 10 ekor, misin lah selama 15 minit. Berkali-kali misin. Jangan misin tu jangan duk bagi nak siap misin. Kalau nak bagi cepat siap misin, takut lagi ikan tak halus betul ya kan. Jadi misinlah berkali-kali. Nak masak apa pun sabar, pelan-pelan. Hasil dia memang sedap. Tu. Lagi bila masak dia akan berubah color ni.
Kalau kata tak cukup merah, kita bolehlah tambah cabai lagi. Lepas tu kita rasa apa yang tak kurang, apa yang kurang. Masin ke, masam ke, apa ke. Macam lani-lani ni kita dah boleh rasa dah. Masin ke, masam ke. Kalau kata tak cukup masam, kita tambahlah balik asam glugok yang kita ketepikan tadi tu. Asam glugok kita rebus tadi tu kita jangan buang tau. Bubuhlah pinggan kita tepikan. Kalau kata lepas kita buh semua ni kita rasa kuah tu dah kita campur ayak rebus dengan ayak kisar tadi kan. Lepas tu dah siap buh ni lepas tu kita rasa teng sikit tu kita rasa tak cukup masam lagi tau. Ambil balik asam glugok yang kita ketepikan tadi tu. Asam glugok bekas kita rebus tadi tu. Jangan bubuh asam glugok baru tau. Itulah nak hafal. Lepas tu kalau ada bunga kantan, bubuhlah bunga kantan sekali. Bunga kantan jangan bubuh banyak no. Kalau bunga kantan sebiji, bubuhlah setengah dalam ni. Kalau bunga kantan, tolong hiris tangkai dia dan tolong buang puluk dia. Puluk tengah tu tolong buang. Sebab puluk tu dia rasa pedas, dia rasa kelat dan dia rasa pahit sikit. Kena buang puluk tu. Lepas tu kena buang puluk tu, bubuh setengah, lepas tu setengah lagi tu kita hiris kecil-kecil, sekali kita masukkan sekali dengan timun apa semua tu kan. Untuk bagi tabung atas laksa tu pun sedap. Lepas tu satu lagi kalau ada nenas, potong nenas sekali. Hidangkan laksa tu sekali dengan nenas, sedap. Lepas tu satu lagi kalau kata nak buat laksa ala laksa Penang, senang je. Dah siap semua benda ni. Ambil nenas setengah biji ke sebiji ke masuk ranum tu, buang puluk dia, kupas elok-elok, buang janggut apa semua, buang puluk tengah tu, bubuh dalam misi, buah ayak sikit, kisap bagi halus apa semua tu. Lepas tu bubuh semua sekali dalam periuk. Ataupun kalau kata nak tapis ambil ayak saja pun boleh. Hak tu pun boleh. Hak tu memang sedap. Kalau kata buat macam tu ikut suka. Kalau kata buat macam tu sedap sangat lah. Kan? Siapa suka style yang buat bubuh nenas, dia boleh buat macam tu. Kalau yang siapa tak suka nenas, tak boleh makan nenas, dia buat macam ni. Kan? Macam itulah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.